أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan, imam muda yang bertugas malam ini, tidak ketinggalan Tuk Bilal. Kedua-duanya cemerlang. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat sekalian, kita baru menamatkan 4 rakaat salat sunat tarawih. Kepada yang dah balik, dia kena sambung di rumah. Orang tak tarawih 4, orang tarawih 8 campur 3, 20 campur 3. Kepada yang balik tu, dia kena sambung di rumah. Kita bukan Wahabi, kita bukan Syiah. Jadi yang balik tu jangan lupa kena sambung di rumah lagi, ya, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, kita telah pun menamatkan 10 yang pertama, dan sekarang kita berada dalam zon yang kedua, 10 yang kedua. Setuju tak tuan-tuan kalau saya kata Ramadan agak cepat? Walaupun kita diuji dengan panas, sini ada juga hujan, tengah tempat tak ada hujan. Tapi tenang-tenang, tengok-tengok dah 14-15 hari dah. Inilah Ramadan, muslimin muslimat. Kalau bulan lain kita puasa, nak sampai maghrib tu dia rasa nak putus tali perut lah. Tapi Ramadan, tenang saja. Inilah bulan penuh dengan keberkatan. Sebagaimana yang dijadualkan, kita ada tazkirah. Tazkirah pun tak lama, pendek-pendek sudahlah. Yang lama tu ceramah namanya. Ini tazkirah, pendek-pendek sudahlah, dalam lebih kurang 15 kali 20 minit, insya-Allah lah. Saya dibekalkan malam ni bercakap sedikit tentang Ramadan, bulan hidayah. Dia ada banyak gelaran pada Ramadan. Antaranya Ramadan bulan kesabaran, dan juga Ramadan itu bulan hidayah. Muslimin muslimat sekalian, sesuailah Ramadan bulan hidayah bila kita membaca ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas ila akhiril ayah. Ramadan, tuan-tuan, satu-satunya nama bulan yang tersebut di dalam Al-Quran. Bulan lain mana ada dalam Quran. Inilah dia Ramadan, raja bulan. Sebab itu bila sebut kata raja bulan, raja ni dia ada perangai. Dia tak sama dengan bulan lain yang tidak raja. Raja mana pun ada perangai. Untuk menentukan masuknya Ramadan, nak tengok anak raja, anak bulan, 13 mufti di Malaysia terpaksa panjat bukit, panjat bangunan, nak tengok anak raja, anak Ramadan. Kalau adalah Ramadan, raja bulan tu dah ada, tak boleh diumumkan sesuka hati. Kena mendapat persetujuan majlis raja-raja Melayu. Gitulah Ramadan, bulan hidayah. Hudan linnas, Quran itu memberi hidayah ataupun petunjuk kepada manusia. Muslimin muslimat, hidayah adalah milik Allah, bukan milik kita. Sebab itu malam ni tuan-tuan muslimin muslimat, kita malam ni adalah dikategorikan orang yang sudah mendapat hidayah. Kalau tak ada hidayah, tak main lah malam ni.
baik duduk di rumah rehat, tengok berita perdana dan sebagainya. Kerana hidayah tu kita boleh melangkah mai ke masjid, surau untuk menunaikan solat sunat tarawih. Maka hidayah kalau sudah ada, tuan-tuan jagalah baik-baik. Jangan main-main. Hidayah Allah boleh ambil balik. Ada manusia tak dapat hidayah, ada manusia dapat hidayah, dan ada hidayah kadang-kadang diambil balik oleh Allah Ta'ala. Satu ketika sekumpulan orang-orang tabligh. Orang tabligh ni dia bergerak masjid ke masjid 3 malam, 3 malam, 3 malam. Sampailah di masjid tepi sekolah saya. Rehat, saya pergi bersembang ada apa? Bercerita-cerita, mereka ni bagus. Dengan jubahnya, dengan serbannya, dengan buah tasbih di tangannya, mulut kumat-kumiknya, dengan kayu suginya, dengan mata bercelak. Oh, saya cukup hormat mereka ni. Mereka boleh pergi ke rumah-rumah cari orang. Assalamualaikum bang, malam ni jangan lupa masjid, tahu ada tazkirah, ada kuliah. Ustaz mana pergi panggil orang? Ustaz main duduk di kerusi di meja lah. Mereka ni pergi panggil. Sembang-sembang cukup 3 hari, pindah masjid. Tidak lama kemudian, semasa saya pergi ambil anak tuition di Pekan Sungai Petani, sementara tunggu anak keluar, saya sempat tengok orang bermain tenis di gelanggang tenis dekat Dewan Kenangan MPSP. Seronok tengok, main tak pandai. Tengok seorang pemain ini, saya rasa macam kenal dia. Saya dah tengok, tang mana aku tengok Syekh ni. Biasa tengok tapi tak ingat, punya password tu hilang. Tengok. Habis dia main tegur saya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Saya kata sah, dia kenal aku dah. Dia tu, Ustaz tak kenal saya ke? Tak ingat saya ke? Maaf bang, ingat tak ingat sama banyak, tapi rasa macam biasa jumpa. Ya, saya lah hak main dan duduk pergi sembang dengan Ustaz masa dekat sekolah Ustaz dulu. Hak 3 malam tu Ustaz duduk sembang dengan saya 3 hari waktu rehat. Betul lah. Kenapa hari ni abang dah jadi macam ni? Main tenis seluar pendek putih, stokin panjang, kasut Adidas, singlet pagoda, ikat macam rainbow tu di dahi. Tengok betih pun kecil, paruk pun banyak, paruk kudis tu. Awak abang jadi macam ni. Hari tu punya bagusnya dengan tablighnya, dengan dia kata, Ustaz, saya rasa macam buang masa lah saya duk ikut geng tabligh ni. Pasal apa? Mati pun lambat lagi, kiamat pun lambat lagi. Eloklah saya balik zaman jahiliah, dekat-dekat hujung-hujung nanti saya patah balik lah dakwah tu. Saya kata, abang tahu tak bila nak mati? Senyap dia. Abang tahu tak bila nak kiamat? Muslimat, inilah saya kata abang, hidayah Allah tarik balik. Cantik dah hari tu, saya cukup hormat. Allah tarik balik hidayah. Sekarang abang dah seluar pendek, singlet pagoda, main tenis tu tak apa, tapi cara berpakaian tu tengoklah. Muslimat, jagalah baik-baik. Hidayah adalah milik Allah. Allah boleh ambil balik bila-bila masa. Ramadan bulan hidayah. Sebelum PKP, saya jumpa dengan Dr. Zul Al-Bakri di Dubai. Kami daripada Arab Saudi balik, singgahlah, sembang-sembang dulu. Dia cerita kat saya, dia kata, Syekh, ana nak kongsi banyak cerita sebab kita delay masa tu. Banyak cerita dia bagi tahu saya boleh kutip, saya nak sebut satu. Satu ketika dia kata seorang pemuda Kristian, Cina tapi Kristian, dia orang Sabah, orang penampang. Umur dia 27 tahun. Masa dia bersekolah menengah tingkatan 5, dia terjumpa buku sejarah Nabi-Nabi.
Di mana meja tu budak-budak petang kok tinggal, besok pagi sesi pagi dia lah. Dia buka, dia baca. Bila dia baca dan baca, dia baca satu persatu. Dia jumpalah nama Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, Nabi Yaqub dan baru disebut. Dia kata di hati, mungkinkah ini nama-nama Nabi yang dia baca dalam Bible? Ada dalam Bible Nabi itu nama Abraham. Ibrahim lah tu. Dia cerita kat kawan tu, Ibrahim lah tu. Dia kata Jacob. Jacob tu bukan biskut. Jacob itulah Nabi Yaqub. Joseph itu Nabi Yusuf. Ishak itu adalah Ishaq. Dia mendalami, mengambil masa yang agak lama. Akhirnya dia lalu di satu masjid, Masjid Putrajaya, masjid besi. Tiba-tiba dia berhenti, dia masuk masjid. Dia masuk, dia bukan Islam. Dia masuk, duduk di ruang solat, dia melihat keliling, dia tertarik tengok kalimah Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, kelilingnya dengan khat, tulisan ayat-ayat Quran, tertarik. Belum lagi Islam. Sejak itu hati dia jadi tenang. Dan dia ulang pergi masjid selama 4 bulan. 4 bulan baru dia bertekad, dia mengucap 2 kalimah syahadah depan Dr. Zul Al-Bakri, bekas menteri dulu, menteri agama. Itulah Dr. Syekh Ramadan Bola Hidayah. Dia bersyahadah pada 10 terakhir. 10 terakhir. Tuan-tuan, banyak cerita tentang hidayah bulan Ramadan ini, tapi kita kutip 1-2 lah. Maka hidayah itu Allah bagi dah. Ada orang tak dapat hidayah hatta duduk satu bumbung dengan Rasulullah. Pakcik Nabi nama Abu Talib. Dialah banyak membantu Rasulullah. Bila mak Nabi, ayah Nabi meninggal sebelum Nabi lahir. Mak Nabi meninggal ketika Nabi berumur 6 tahun. Tok Wan dia bela Nabi 2 tahun. Tok Wan dia meninggal, Abu Talib lah yang mengambil alih jaga Rasulullah. Dia banyak tolong dakwah Rasulullah. Tetapi dia tidak Islam. Hari dia nak meninggal tu, Abu Talib sakit, meninggal, belum meninggal. Baginda Rasulullah duduk di tepi. Dia kata, pakcik, ya ammi, wahai pakcik, mengucaplah. Kalau pakcik syahadah hari ni, tiba-tiba pakcik terus mati, tak dan nak buat apa pun, aku jamin pakcik adalah ahli syurga. Abu Talib golek kepala, tak mau. Akhirnya Abu Talib meninggal di luar Islam. Masa dia meninggal itu, Rasulullah menangis. Air mata dia mengalir daripada kepala sampai ke kaki. Laju, sedih. Orang yang dia sayang, yang banyak tolong dia, tetapi tidak mahu menerima Allah Ta'ala. Masa Rasulullah menangis itulah turunlah satu ayat. Allah kata, innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Kamu Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Walaupun kamu sayang macam mana pun, kamu tak mampu memberi hidayah. Walakinnallah, tapi Allah tu yahdi man yasha. Allah saja boleh bagi hidayah kepada orang yang dia mau. Maka tuan-tuan, Allah dah pilih dah kita. Kita dah dapat hidayah. Hidayah ni nilainya tinggi, tuan-tuan. Ada orang nama hidayah tapi tak dapat hidayah pun. Kita, Allah bagi, maka jaga baik-baik supaya kita tidak terlepas. Kita nak cerita banyak bab hidayah ni, kita sambung nanti lepas raya nantilah dalam kuliah saya. Kita malam ni sekadar tazkirah. Baik, seorang Cina umur 78 tahun. Ni jumpa dengan saya sendiri. Pengalaman saya ketika saya mengajar di Kinabatangan. Dia duduk tepi masjid, rumah dia Cina kampung. Malam kita tarawih, tiap hari kita azan, dia duduk perhati, duduk dengar khutbah, dia dengar, rumah tepi masjid. Ramadan tahun terakhir, tahun dia meninggal dunia.
Dia masuk masjid, jumpa dengan Tok Imam. Tok Imam tu pun meninggal dah. Dia kata, imam, saya nak Islam. Dia serah diri dan nak Islam. Tok Imam masa tu dah kalut banyak urusan. Apik lumai besok lah, sekarang kita ada urusan, tak sempat. Saya kata, Tok Imam, dia dah serah diri dah nak Islam, kenapa nak tangguh? Kalau apik ni mati malam ni, Tok Imam jawablah dengan Allah Ta'ala. Tak jadi. Tok Imam tu pegang apik itu, ajak mengucap syahadah bulan Ramadan. 2 minggu kemudian apik itu mati. Dia mati tengah tidur. Maka inilah orang yang bernasib baik. Dia lahir sebagai kafir, matinya dalam Islam. Dia mendapat hidayah. Dia kata hari-hari dia dengar wa'azan, khutbah pun dia dengar. Akhirnya terbuka pintu hati, dia bersyahadah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Muslimin muslimat, maka hidayah itu kena cari. Tak boleh kita nganga gitu saja, tak boleh. Kena cari hidayah itu dan kita kena usaha. Ada beberapa ciri lah kalau kita nak cari hidayah, antaranya. Tidak semualah tuan-tuan, kalau semua tu mungkin tak sempat. Ada beberapa perkara kita boleh amalkan untuk dapat hidayah. Banyaklah, saya sebut 2-3. Yang pertama ialah rajinlah membaca Quran. Baca Quran, menghayati Quran dan mengamalkan isi kandungannya. Nak pula Ramadan ini, jangan tak baca Quran, baca. Sahabat-sahabat kita bertadarus ramai. Kalau bertadarus tu, janganlah kita seorang baca, seorang di luar, tak boleh. Ada tuan-tuan 5 orang, seorang baca, 4 di luar sembang. Hak ni siap dia, oi, mainlah aku habis dah. Hak ni masuk, dia pula pi. Tak boleh, kena tengok kawan baca, salah kena tegur lah. Dia baca seorang siapa nak tegur? Kan, mesti salah, ada salah kita kadang terlepas pandang. Bila dia salah, tegur. Kawan kita baca, ya ayyuhallazina amnu. Kita pun tegur dah, Syekh, salah tu ulang balik. Dia kata, salah tang mana? Enta baca amnu, bukan amnu, amanu. Tengok baris tu, fathah enta jadi sukun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan amnu kutiba. Salah. Kawan kita kata, ya Allah, nasib baiklah enta tegur. Ana du amnu lama dah. Kita berkata berhenti. Amanu, tak mau ada amnu no. Contohlah, contoh. Kan, tak ada kena mengena yang hidup dan mati. Baca Quran. Kedua ialah dekati ulama. Jangan tinggal ulama. Ulama, umara tak boleh dipisahkan. Harun al-Rashid juga khalifah, dia pergi jumpa ulama bila dia stres, dia pening. Ulama nama Fudail bin Iyad, dia bagi nasihat. Teriak. Bodyguard dia angkat tangan nak tumbuk. Dia pegang, jangan, pasal apa nak tumbuk? Aku mai jumpa dia. Dia kata kata-kata tu menyinggung perasaan khalifah. Harun al-Rashid ada kata Fudail bin Iyad, aku tak bimbang dah mu ni, wahai Harun al-Rashid, aku bimbang ni bodyguard kamu ni. Jenis wa anfusana wa anfusini ni. Mengampu. Cuma aku nak pesan, wahai Harun al-Rashid, tanganmu tu lembut, aku pegang tadi. Aku takut tangan selembut itu dibakar di neraka. Lagi teriak kawan ni. Ulama jangan tinggalkan. Kita tutup guru di Kedah ni tak apa orang dah, ramai tak ada dah. Ustaz ramai, tutup guru tak ramai. Kemudian 3, sentiasa menjauhi larangan Allah. 4, solat jangan tinggal. 5, kena banyak berdoa lah. Kita usaha dapat hidayah dengan ceramah, kuliah, tazkirah, khutbah, dan kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara ciri-ciri lah. Cukuplah, lebih kurang begitulah tazkirah. Saya tak mungkin janji saya nak tazkirah pendek-pendek saja. Saya hormat tuan-tuan letih puasa, letih bekerja, letih bertarawih. Sekali lagi nak sambung lagi dengan tadarus dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan dapat sedikit kebaikan
Terima kasih pada pihak masjid yang jemput saya, sahabat saya Ustaz Ismail. Atas mesej saya pun hampir lupa dah. Sebab perjanjian lama. Tengok-tengok, oh, An-Najah malam ni rupanya. Saya pederah mai awal lah dan buka puasa di sini. Terima kasih. Sedap pula buka puasa ramai-ramai ni. Wallahu alam, kita sambung tarawih kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.